Alhamdulillah dan syukur kepada Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu sebuah program pengisian ilmu forum yang membincangkan isu dan trend terkini dalam kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, eloklah kiranya kalau kita berkenalan dulu dengan ahli panel kita dan diri saya sendiri. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Sepawi selaku moderator forum kita pada sesi ini. Di hadapan saya ialah ahli panel kita yang pertama, iaitu Puan Faznoliza binti Jamil, dan ahli panel kita yang kedua, Cik Siti Junaidah binti Safi'i. Okey, tajuk yang akan dikupaskan oleh kedua-dua ahli panel kita pada hari ini ialah kesediaan guru terhadap perubahan kurikulum dan tuntutan semasa. Saya begitu tertarik sekali dengan tajuk kita pada hari ini kerana seperti yang kita sedia maklum, negara masa kini dalam era globalisasi yang kian pesat membangun. Akibat dari perubahan dari masa ke masa, pelbagai sektor khususnya sektor pendidikan turut mengalami perubahan, terutamanya dalam aspek kurikulum sekolah. Jadi, sejauh manakah kesediaan para guru atau pendidik untuk menerima perubahan ini selaras dengan tuntutan semasa Kementerian Pendidikan Malaysia? Tanpa membuang masa, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama untuk memulakan sesi perbincangan kita. Baiklah, Puan Faznoliza, boleh Puan terangkan dan kongsikan bersama apakah maksud kurikulum pendidikan awal kanak-kanak? Terima kasih atas jemputan diskusi ilmiah pada pagi ini. Seperti yang kita sedia maklum, kurikulum yang diguna pakai dalam pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia adalah kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang telah dibentuk berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Penekanan diberi kepada bahasa merentas semua tunjang kerana penguasaan bahasa amat penting dalam proses pembelajaran. Penguasaan kemahiran bahasa diperolehi melalui kemahiran mendengar, bertutur dan menulis. Kecekapan berbahasa akan membantu murid berfikir, memahami sesuatu konsep, berimajinasi, melahirkan idea, berinteraksi, berkomunikasi secara berkesan. Pelaksanaan kurikulum secara bersepadu dirancang melalui pendekatan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid seperti yang telah disarankan oleh NAEYC, iaitu Persatuan Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak ataupun lebih dikenali dengan The National Association for the Education of Young Children. Amalan bersesuaian dengan perkembangan murid adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat serta minat murid. Pendekatan kurikulum yang berfokus kepada hasil pembelajaran ataupun outcome-based learning memberi penekanan kepada apa yang murid perlu tahu, faham dan buat serta amalkan hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna aktiviti pembelajaran memberi penekanan kepada apa yang harus diperolehi dan dicapai oleh murid. Reformasi pendidikan merupakan satu proses yang melibatkan kajian semula serta melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan yang sedia ada. Ia dilakukan bagi memperbaiki serta meningkatkan kemampuan sistem pendidikan untuk memenuhi keperluan semasa. Sistem pendidikan yang berwibawa haruslah bersifat dinamis dan perlu mengalami transformasi. Perkembangan kurikulum tidak berlaku dengan sendiri tanpa sebab yang mempengaruhinya, tetapi ianya berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara yang dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang. Manakala perubahan kurikulum dan inovasi membawa definisi bahawa kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan.
Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum adalah disasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa jenis perubahan yang dilakukan, iaitu perubahan hemostatik, perkembangan, neomobilistik serta metamorfisik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Faznuliza. Begitu jelas sekali definisi yang telah dihuraikan oleh ahli panel kita yang pertama sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya kita teruskan lagi dengan memberi laluan kepada ahli panel kita yang kedua untuk menjelaskan tentang kesan daripada perubahan kurikulum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada moderator kita iaitu Puan Aisyah di atas soalan yang telah diajukan tadi mengenai kesan transformasi atau perubahan kurikulum. Dalam konteks transformasi kurikulum yang membawa maksud kepada proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu struktur kandungan, pedagogi, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah. Setiap pembaruan yang dilakukan pastinya akan membawa kepada implikasi atau kesan-kesan kepada aspek sedia ada. Kesan perubahan kurikulum pertama yang dapat dilihat adalah dari cara pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang sememangnya banyak mengalami perubahan. Hal ini adalah kerana kerajaan telah menetapkan syarat supaya setiap guru menyediakan model pengajaran yang sesuai di sekolah, di mana guru-guru perlu membuat pentaksiran setiap masa bagi mengelakkan murid-murid daripada keciciran dalam pembelajaran. Selain itu pula, guru perlu bijak dalam mengajar murid-murid di sekolah mereka, sebagai contoh mempelbagaikan gaya pembelajaran. Guru-guru sememangnya tidak lagi menggunakan sepenuhnya sukatan buku teks, malah mereka mengeluarkan dan mengaplikasikan idea-idea mereka dalam bentuk pengajaran di dalam kelas. Selain itu juga murid-murid juga digalakkan memberi idea dan pendapat semasa pembelajaran mereka di dalam kelas. Seterusnya adalah perubahan dari segi bahan kurikulum dan sokongan kurikulum. Dalam perubahan ini, dokumen standard bagi semua mata pelajaran disediakan mengikut wajaran masa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini bermakna guru-guru perlu menyediakan rancangan pengajaran dan harian yang mengikut ketetapan peruntukan masa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sejurus selepas transformasi kurikulum dilakukan oleh Kementerian, permintaan prasarana dari pihak sekolah juga telah mengalami peningkatan dan bilangan prasarana akan bertambah di setiap sekolah, di mana penggunaan ICT dalam pendidikan adalah selaras dengan dasar pembangunan negara. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah menyediakan segala kemudahan dan peralatan ICT yang sentiasa berubah mengikut peredaran masa secara global. Justru persediaan dari segi latihan dan kemahiran guru untuk mengaplikasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran perlu dimantapkan sepanjang masa. Sebagai contoh, dunia sains dan teknologi, ia memerlukan prasarana seperti komputer dan peruntukan pembinaan kawasan pembelajaran, komputer seperti makmal komputer dan peralatan lain yang mungkin akan diperlukan seperti projektor LCD dan sebagainya. Selain itu, dunia kesenian juga memerlukan prasarana yang mencukupi seperti alatan seni visual dan alatan muzik di setiap sekolah.
Akhir sekali, merujuk kepada penerapan nilai-nilai murni ke dalam jiwa setiap individu di negara kita, khususnya bagi kanak-kanak. Nilai-nilai kemasyarakatan seperti kecintaan terhadap alam sekeliling dapat diterapkan melalui pengajaran subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang perlu diambil perhatian oleh guru. Selain itu, nilai kepercayaan dan kesetiaan beragama dapat dipupuk melalui pendidikan agama Islam, iaitu pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai holistik. Hal ini akan melahirkan dan bakal melahirkan rakyat yang berjiwa murni dan sosial di negara kita. Berikutan peranan guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan pada peringkat awal pendidikan awal kanak-kanak lagi. Sudah pasti juga guru akan dapat melahirkan generasi yang berfikiran positif di masa akan datang. Jawapan yang begitu jelas dan menarik sekali. Terima kasih Cik Junaida di atas perkongsian sebentar tadi. Setiap pembaharuan yang dilakukan pastinya akan membawa kepada beberapa kesan kepada sesuatu organisasi atau institusi. Jadi, sebagai pihak yang berwajib, mereka haruslah bersedia dan mengambil maklum mengenai implikasi-implikasi tersebut. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perbincangan kita yang seterusnya. Pada pendapat Puan Faznuliza, apakah kepentingan perubahan kurikulum serta inovasi yang dapat dilakukan bagi memenuhi kehendak perubahan tersebut? Terima kasih di atas soalan yang diajukan. Seperti yang kita semua sedia maklum, setiap perubahan maupun inovasi mempunyai kepentingannya tersendiri. Kepentingan penambahbaikan serta perubahan kurikulum sebagai cabang ilmu pendidikan yang mampu menjana ekonomi sesebuah negara maju. Pendekatan pedagogi dalam pembentukan kurikulum amat penting bagi melahirkan guna tenaga mahir yang seiring dengan keperluan industri dan pasaran negara. Penentuan kurikulum juga amat penting bagi menjadikan sistem pendidikan Malaysia stabil serta melahirkan warga negara yang berketerampilan tinggi dan dapat menangani cabaran global. Negara dunia lain mengalami perubahan drastik dari segi ekonomi, teknologi maklumat serta sosial politik. Cabaran global boleh diatasi jika terdapat penyerapan unsur-unsur pemikiran aras tinggi dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan merupakan tulang belakang sesebuah tonggak negara. Dengan wujudnya pendidikan yang sistematik, sesebuah negara dapat mencapai status negara maju dengan cepat dan mudah. Pendidikan yang berkesan menentukan pembangunan sesebuah negara. Perubahan yang dilakukan ke atas kurikulum Malaysia secara langsung telah ataupun serta dapat meningkatkan kredibiliti dan mobiliti warga negara Malaysia. Perubahan ini akan mewujudkan negara Malaysia yang stabil. Sistem pendidikan yang sempurna menjadi saluran penyampaian matlamat negara kepada warga negara. Jadi, perubahan kurikulum perlu dibuat berdasarkan keperluan pasaran ekonomi dunia. Terima kasih. Penerangan yang begitu jelas dan menarik sekali. Saya begitu tertarik dengan idea yang telah diungkapkan oleh ahli panel kita yang pertama sebentar tadi. Selaras dengan perubahan zaman dan dalam mengharungi peredaran era globalisasi, Guru Alaf 21 memainkan peranan dan tanggungjawab yang begitu besar sekali dalam merealisasikan kehendak kurikulum sekolah. Oleh itu, guru haruslah bersedia bagi menghadapi cabaran masa kini dan haruslah mengambil usaha menggerakkan peranan sebagai pencetus kreativiti penjana inovasi. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Cik Junaida.
Sejauh manakah kesediaan para guru atau warga pendidik untuk dalam menerima perubahan kurikulum tersebut? Terima kasih sekali lagi Puan Moderator kita iaitu Puan Aisyah di atas soalan yang telah diajukan ini. Sebagai manusia biasa, guru tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai karenah dan masalah. Guru-guru yang mempunyai latar belakang kemahiran pengetahuan, pengalaman silam dan fisiologi yang berbeza-beza. Perbezaan antara seorang guru dengan guru yang lain di atas kesediaan mereka akan menjadi faktor penghalang atau pendorong dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Dalam aspek kesediaan guru, pertama yang boleh kita lihat adalah guru yang bermotivasi. Guru yang bermotivasi sangat penting dalam mempengaruhi kesediaan guru dan keupayaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan lebih cekap. Penyelidikan telah merumuskan motivasi mempunyai hubungan signifikan dengan tingkah laku guru dalam pelaksanaan perubahan dan tugas di sekolah, kerana motivasi dikatakan sebagai pusat kawalan kepada emosi dan dorongan seseorang guru untuk melaksanakan sesuatu tugas dengan bersungguh-sungguh. Sekiranya guru mempunyai tahap motivasi yang tinggi, mungkin juga hasil kerja akan meningkat dan pelaksanaan tugas menjadi lebih cekap dan mereka tidak bertindak balas secara berkesan dalam melakukan tugas-tugas yang diamanahkan. Baliknya, jika guru mempunyai tahap motivasi yang kurang memberangsangkan, mereka akan bersikap pesimis terhadap sebarang perubahan yang diperkenakan di sekolah, terutamanya dalam menangani perubahan kurikulum ini. Oleh hal yang demikian, guru yang bermotivasi dapat menyuntik semangat dan keyakinan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pihak sekolah kepada mereka dengan lebih baik dan amanah. Seterusnya adalah mengenai sikap guru tersebut sendiri dalam perubahan yang dilakukan. Secara amnya, latar sikap seseorang guru disadari dapat memberi impak tersendiri dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan juga komitmen terhadap pelaksanaan sesuatu inovasi. Guru yang yakin dengan keupayaan mereka sendiri terhadap amalan-amalan rutin dalam pengajaran dikatakan sukar untuk menerima inovasi. Manakala guru yang mempunyai sikap positif terhadap tugas dan kesediaan bekerja bersama rakan setugas akan dapat menampilkan budaya kerja yang sihat, seterusnya memberikan impak terhadap keberkesanan proses pelaksanaan perubahan di sekolah mereka. Pengetahuan dan kemahiran dikuasai seseorang guru juga sangat penting dan dapat membantu dalam melaksanakan pengajaran dan juga melaksanakan inovasi dengan lebih cekap. Dalam arti kata lain, pengetahuan guru adalah penting dan bagi memastikan program-program pendidikan dapat dicapai. Untuk memantapkan lagi kesediaan guru dengan menangani perubahan ini, guru-guru perlulah menguasai aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran yang telah ditetapkan. Antaranya adalah pemahaman ilmu yang jelas, keupayaan untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dan pengajaran di bilik darjah, kesungguhan untuk melakukan tindakan secara proaktif berasaskan pengetahuan yang telah dikuasai guru tersebut. Selain itu, keupayaan guru tersebut untuk memanifestasikan pengetahuan dalam bentuk tingkah laku yang membolehkan guru dapat mempraktikkannya di dalam kelas. Sekiranya aspek-aspek pengetahuan dan kemahiran ini dikuasai oleh semua guru, pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perubahan kurikulum yang dilakukan akan menjadi lebih teratur dan semangat guru itu sendiri boleh diwujudkan dan yakin diri dalam melaksanakan tugas dengan baik, insyaAllah. Terima kasih Cik Junaidah di atas penerangan dan perkongsian yang begitu menarik sekali. Jadi jelaslah di sini bahawa kesediaan para guru dan pendidik amatlah penting dalam menerima segala perubahan yang telah dilakukan. Sebagai guru dan warga pendidik yang proaktif, mereka haruslah sentiasa mengambil sikap positif terhadap segala perubahan yang dilakukan.
Seterusnya ialah mengenai isu-isu yang mungkin terdapat dalam menguruskan perubahan kurikulum ini. Boleh Puan Faznoliza kongsikan bersama mengenai isu-isu yang mungkin terdapat semasa menguruskan perubahan kurikulum ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Saya begitu tertarik dengan soalan saudari itu, di mana soalan itu sering diutarakan dalam menguruskan perubahan kurikulum. Terdapat beberapa isu yang biasa dihadapi sepanjang dalam proses menguruskan perubahan kurikulum. Guru merupakan orang yang sangat penting memainkan peranan dalam pelaksanaan inovasi kurikulum. Tanpa penglibatan guru secara aktif, matlamat kurikulum yang dirancang sukar untuk dicapai. Secara umumnya, penglibatan guru dalam proses pelaksanaan inovasi kurikulum di sekolah adalah berbeza-beza di samping pelbagai cabaran dan rintangan. Antara isu tersebut adalah sikap sesetengah guru yang sememangnya suka berkonfrontasi dengan pihak sekolah, walaupun kemudahan yang diperlukan telah pun dipenuhi. Isu yang kedua pula wujudnya perasaan bimbang, konflik, rasa tidak tenteram dan kesukaran guru untuk menukar amalan sedia ada kepada amalan baharu. Bahkan terdapat juga isu psikologi seperti ketidakyakinan dalam penggunaan alat-alat canggih termasuk alatan elektronik dan teknologi komputer serta telekomunikasi. Di samping itu, terdapat juga isu di mana campur tangan politik dan kekurangan latihan dalaman dalam menguruskan perubahan kurikulum. Apa yang saya rumuskan, terdapat banyak lagi isu-isu lain yang berkaitan dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. Namun, apa yang telah saya katakan lebih kepada penglibatan individu yang utama dalam melaksanakan perubahan kurikulum, iaitu seorang guru. Itu saja dari saya mengenai isu-isu yang terdapat dalam menguruskan perubahan kurikulum. Terima kasih. Terima kasih Puan Faznoliza di atas penerangan yang begitu menarik sekali. Dalam hal ini, semua pihak haruslah berganding bahu dalam melaksanakan kurikulum yang baru bagi mengatasi segala isu-isu yang timbul bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, soalan saya yang terakhir yang ingin saya tanyakan ialah kepada ahli panel kita yang kedua, Cik Junaidah. Pada pendapat anda, apakah cadangan yang boleh dijalankan dalam mengatasi perubahan kurikulum? Terima kasih Puan Moderator kita. Dalam menangani isu perubahan kurikulum ini, beberapa cadangan boleh kita jalankan terutamanya kepada guru. Antaranya adalah menganjurkan kursus dan latihan berkaitan pentaksiran murid secara standard, di mana guru akan terlibat dengan beberapa kursus yang akan ditawarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran bagi mengembangkan lagi pengetahuan tentang kurikulum baru yang telah diperbaharui. Selain itu, menyediakan bahan bantu mengajar yang mencukupi seperti PDPC di setiap sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya, taklimat dan penerangan mengenai perubahan kurikulum yang mendalam berkaitan konsep sebenar kepada pentadbir sekolah, guru-guru, di mana perubahan kurikulum ini adalah berkaitan perkembangan menyeluruh bagi murid-murid yang meraihkan fitrah bermain bagi seorang kanak-kanak dan pembelajaran yang menyorokkan dalam pelaksanaan KSPK 2017. Alhamdulillah, terima kasih Cik Junaidah di atas penerangan tersebut.
Jadi, jelaslah di sini bahawa guru ataupun warga pendidik haruslah didedahkan dengan segala perubahan kurikulum dan mereka haruslah memahami tentang segala perubahan tersebut dengan menyertai kursus-kursus berkaitan dengan kurikulum baru yang digubal. Begitu banyak sekali ilmu yang telah kita kongsikan pada hari ini. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita di atas kesudian untuk berkongsi ilmu dan pandangan mengenai tajuk forum kita pada hari ini. Nampaknya masa begitu mencemburui kita. Kesimpulannya di sini, semua pihak khususnya para guru haruslah memainkan peranan masing-masing dalam menghadapi segala perubahan dalam kurikulum dan haruslah bersedia bagi menerima segala bentuk perubahan dan tuntutan semasa. Guru yang inovasi dan kreatif dalam melaksanakan tugas mestilah mampu untuk memenuhi matlamat dan tuntutan kurikulum pendidikan semasa seiring dengan cabaran dunia globalisasi pada masa ini. Sekian saja forum kita pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, harap kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.